Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Irfan bin Abdul Rahman. Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang Dewan Negara. Mesti ramai yang tidak tahu apakah Dewan Negara dan apakah peranan-peranan dia. Pada video ini kita akan membincangkan tentang Dewan Negara. Dalam video hari ini, kita akan menjawab persoalan-persoalan yang bermain di fikiran masyarakat tentang Dewan Negara. Apakah persoalan-persoalan dia? Jadi yang pertama, apakah itu Dewan Negara? Dan yang kedua, apakah peranan Dewan Negara? Yang ketiga, apakah syarat untuk menjadi ahli Dewan Negara? Dan yang keempat, siapakah ahli-ahlinya? Dan yang kelima, perbezaan antara Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Apakah itu Dewan Negara? Sebelum kita bermula, kita haruslah berkenalan dulu dengan Dewan Negara. Jika tak kenal, maka tak cinta. Dewan Negara ialah senator bagi Persekutuan Malaysia. Ia bertindak sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang tertinggi di Malaysia. Dewan Negara merupakan salah satu daripada dua dewan dalam Parlimen. Satu laginya dikenali sebagai Dewan Rakyat. Apakah peranan Dewan Negara? Pertubuhan sesuatu organisasi semestinya mempunyai sesuatu tujuan. Begitu juga Dewan Negara. Dewan Negara akan membahaskan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan lebih terperinci. Selain itu, Dewan Negara boleh memulakan sesuatu rang undang-undang kecuali rang undang-undang kewangan. Dewan Negara juga hanya berkuasa menangguh sesuatu rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat, tapi tiada kuasa menolak. Seterusnya, Dewan Negara tidak boleh menangguhkan rang undang-undang kewangan lebih dari sebulan, manakala rang undang-undang lain lebih dari setahun. Akhir sekali, Dewan Negara tidak boleh membuat pindaan jika Dewan Rakyat tidak setuju. Hanya boleh meminta Dewan Rakyat mengkaji semula rang undang-undang apabila ditangguhkan. Apakah syarat untuk menjadi ahli Dewan Negara? Secara umumnya, menjadi ahli dalam Dewan Negara tertakluk kepada 4 syarat utama yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Pertama sekali, ahli itu mestilah warga negara Malaysia. Maksudnya, ahli Dewan Negara adalah individu yang dilahirkan di Malaysia atau mencapai taraf warga negara. Hal ini kerana isu-isu yang dibincangkan merupakan isu dalam negara yang tidak sepatutnya dibicarakan kepada pihak luar. Selain itu, ahli Dewan Negara mestilah sempurna, akal dan tidak gila. Di samping itu, mereka juga perlulah berumur sekurang-kurangnya 30 tahun. Pada peringkat ini, seseorang itu dianggap mempunyai pengalaman yang luas supaya setiap kata-kata atau pendapat yang diberikan adalah bernas. Yang terakhir ialah ahli Dewan Negara tidak mempunyai status muflis sepanjang hidup. Apa itu muflis? Muflis dapat ditakrifkan apabila seseorang itu tidak mampu melangsaikan hutangnya terhadap bank selepas tempoh yang dikenakan. Di Malaysia, jumlah untuk seseorang diisytihar muflis ialah jika tidak mampu melunaskan hutang sebanyak RM50,000 selepas pindaan akta yang berkuat kuasa pada 6 Oktober 2017. Oleh itu, seseorang yang mencapai syarat kelayakan ini boleh menjadi ahli Dewan Negara. Siapakah ahli-ahli Dewan Negara? Setiap organisasi yang tertubuh sudah pasti mempunyai ahli-ahli di bawahnya. Begitu juga dengan Dewan Negara yang merupakan antara organisasi tertinggi dalam negara kita. Mesti anda semua sudah tidak sabar lagi untuk mengenali ahli-ahli Dewan Negara. Okey, jom kita teruskan. Baiklah, cuba anda teka berapakah jumlah ahli keseluruhan dalam Dewan Negara? Berapa ya? Jumlahnya ialah 70 orang ahli Dewan Negara. Seramai 70 ahli Dewan Negara bergelar senator, di mana hanya 26 daripada 70 yang dipilih melalui pengundian oleh negeri dengan 2 senator setiap negeri di Persekutuan. Negeri di Persekutuan ini contohnya Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Di mana lagi baki 44 orang ahli itu?
44 orang ahli lagi dilantik sendiri oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, iaitu yang terkini Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. 44 ahli ini dilantik atas nasihat Perdana Menteri, termasuklah 2 ahli dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan masing-masing dari wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya. Rasa-rasanya kita layak ke untuk menjadi ahli dalam Dewan Negara? Kalau anda ada keinginan, libatkan diri dalam bidang politik dahulu ya. Semoga berjaya. Baiklah penonton-penonton sekalian, tadi kita bercerita mengenai ahli dalam Dewan Negara. Sekarang kita akan membicarakan tentang kumpulan parti politik dalam Dewan Negara. Berdasarkan statistik dan data terkini yang diperoleh daripada sumber akhbar, kerajaan terkini iaitu Pakatan Harapan hanya dibezakan sebanyak 4 kerusi dibandingkan dengan Barisan Nasional. Namun begitu, pakar politik meramalkan bahawa pada penghujung tahun 2020 baru, kerajaan terkini akan menguasai kerusi dalam Dewan Negara. Selanjutnya, setiap organisasi perlulah mempunyai seorang ketua dan beliau ialah YB Senator Tan Sri Dato' S.A. Vigneswaran. Apakah peranan beliau? Beliau perlu mengawasi perjalanan mesyuarat, membuat keputusan berdasarkan perbahasan dan hanya membahaskan isu yang berkaitan sahaja. Apakah perbezaan di antara Dewan Rakyat dan Dewan Negara? Seperti yang kita tahu, Malaysia adalah sebuah negara demokrasi berparlimen yang mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan di mana Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berperanan sebagai ketua negara. Penting untuk kita tahu, parlimen bukanlah Dewan Negara atau Dewan Rakyat. Sebaliknya, ia adalah Dewan Perundangan tertinggi di negara kita yang bertanggungjawab menggubal undang-undang. Parlimen sebenarnya terdiri daripada 3 komponen, iaitu Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Dewan Negara merupakan komponen kedua di bawah Parlimen Negara. Berbeza dengan Dewan Rakyat, ahli Dewan Negara yang digelar sebagai senator tidak dipilih melalui sistem pilihan raya. Bilangan senator yang berkhidmat di bawah Dewan Negara ialah seramai 70 orang dan ianya terbahagi kepada 2 jenis lantikan. Pertamanya ialah lantikan Dewan Negeri yang mana ia bertanggungjawab melantik 26 orang senator di mana setiap negeri di undangan persekutuan diwakili oleh 2 orang senator. Keduanya, lantikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Seramai 44 orang senator akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong menjadi senator atas nasihat Perdana Menteri, termasuk 2 orang wakil daripada wilayah persekutuan dan masing-masing seorang wakil daripada Putrajaya dan Labuan. Dewan Rakyat pula yang ahlinya dikenali sebagai ahli parlimen. Mereka dilantik mengisi kedudukan tersebut melalui sistem pilihan raya. Ini bermakna rakyat berfungsi dan bertanggungjawab dalam memilih ahli yang paling layak untuk mengisi kedudukan tersebut supaya Badan Perundangan Negara dapat berfungsi dengan efektif dan pada masa yang sama mewakili kepentingan rakyat di peringkat kebangsaan. Jadi, daripada video ini, kita mendapat serba sedikit pengetahuan tentang Dewan Negara dan saya berharap agar masyarakat Malaysia mengambil berat tentang Dewan Negara dan melahirkan masyarakat yang berpengetahuan. Sekian daripada saya, Muhammad Aiman Irfan bin Abdul Rahman dari Mazhar Production untuk anda semua. Orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Bye-bye.